Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Tuanan Terutama Abdullah Shahid, Presiden Sesi ke-76 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang mengadakan lawatan ke negara ini selama 3 hari. Lawatan terakhir Tuanan Terutama yang juga Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Maldives ke negara ini ialah pada bulan Mac 2020 untuk berbincang mengenai pengukuhan hubungan dua hala serta penerokaan bidang-bidang kerjasama yang baharu untuk manfaat kedua-dua buah negara. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Datuk Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Majlis mengadap tersebut berlangsung petang kemarin di Istana Nurul Iman. Semasa majlis mengadap Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuanan Terutama berbincang mengenai peranan negara Brunei Darussalam dalam mengukuhkan multilateralisme serta keutamaan Tuanan Terutama sepanjang menjadi Presiden Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, turut disentuh perkara-perkara berkaitan hubungan dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Maldives. 28 dos pertama vaksin COVID-19 diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun pada 27 Mei 2022 yang membawa jumlah keseluruhan pemberian vaksin dos pertama kepada 79.9%. Manakala 72 dos kedua vaksin diberikan kepada kumpulan umur tersebut menjadikan jumlah keseluruhan 44.7%. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Menteri Pertahanan kedua pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Yang Berhormat Datuk Lela Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof berkata, purata bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin adalah 70.2%. Sebanyak 205 kes baharu telah dilaporkan, iaitu 204 kes hasil ujian ART dan 1 kes adalah hasil dari 273 ujian makmal RT-PCR. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 147,872 kes. Tidak ada kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU, manakala terdapat 1 kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 270 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 146,186 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 1,463 kes, iaitu 3 kes sedang dirawat di hospital, manakala 1,460 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Projek Sistem Pemantauan Ruang Maritim National Coastal NCSS diperkenalkan ke arah mendukung hasrat Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk mewujudkan ruang maritim yang kondusif terhadap kepentingan kedaulatan, kestabilan dan ekonomi negara. Sistem tersebut merupakan sistem pemantauan net-centric dan berterusan yang pertama seumpamanya di negara Brunei Darussalam. Majlis peletakan batu asas bagi projek tersebut diadakan di Kampung Kuala Tutong kemarin. Peletakan batu asas disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Lela Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi Jawatan Kuasa Keselamatan Negara. Juga meletakkan batu asas Puanan Terutama Janet Stovell, Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke negara Brunei Darussalam. Projek yang dilaksanakan oleh Syarikat General Dynamics Mission System GDMS Itali dan Kanada ini direncanakan mula beroperasi pada bulan April 2023.
Sementara itu, Pusat Penyelarasan Maritim Kebangsaan PPMK Jabatan Perdana Menteri pula akan bertindak sebagai ketua agensi bagi inisiatif-inisiatif sekuriti dan keselamatan di ruang maritim negara sebahagian daripada struktur di bawah Jawatankuasa Keselamatan Negara. Bersempena sambutan memperingati penubuhannya ke-70, Jabatan Penerangan petang kemarin mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khariwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengira Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengira Muda Haji Abdul Azim. Majlis berlangsung di Kubah Makam Diraja. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Sedia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Majlis turut dihadiri oleh lebih 90 orang pegawai dan kaki tangan Jabatan Penerangan. Juga bersempena sambutan memperingati penubuhan Jabatan Penerangan ke-70, diadakan majlis doa kesyukuran. Majlis berlangsung di Dewan Bankuet Jabatan Perdana Menteri. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Sedia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Majlis disemarakkan dengan laungan selawat tafrijiah sebanyak 3 kali oleh para pegawai dan kaki tangan Jabatan Penerangan. Majlis juga diserikan dengan tayangan video ristaan 70 tahun Jabatan Penerangan yang memaparkan perkembangan dan kemajuan yang dicapai dalam usahanya membudayakan masyarakat bermaklumat sejak ditubuhkan pada 1 April 1952. 182 orang pegawai dan kaki tangan Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya yang bersara pada tahun 2020 diraikan pada Majlis Penyampaian Sijil Penghargaan. Majlis berlangsung di Dewan Bertabur Kementerian Pembangunan. Penyampaian sijil dan cenderamata disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Sedia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Majlis bertujuan menghargai jasa para pesara sepanjang tempoh perkhidmatan mereka dengan kementerian berkenaan. Juga hadir Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsen, Timbalan Menteri Pembangunan. Pertubuhan Warga Mas mengadakan sambutan Hari Raya Aidilfitri dan pelancaran Instagram Pertubuhan Warga Mas. Majlis diadakan di Brakas. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Sedia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sijil penghargaan kepada para dermawan yang memberi sumbangan kepada ibu pejabat pertubuhan berkenaan. Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan jabatan serta agensi di bawahnya mengadakan aktiviti penanaman pokok di kawasan bangunan kementerian berkenaan. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Sedia Awang Abdul Muttalib bin Pin Orang Kaya Seri Sedia Datuk Paduka Haji Awang Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Sebanyak 30 anak pokok dari jenis Podocarpus dan Eugenia telah ditanam dan aktiviti ini akan diadakan berterusan bagi mencapai 2,000 penanaman anak pokok menjelang penghujung tahun ini. Selaras dengan pelaksanaan dasar kebangsaan perubahan iklim negara Brunei Darussalam, aktiviti penanaman pokok ini adalah bagi mendukung garis panduan protokol hijau. Persidangan Kaunseling Kebangsaan 2022 berakhir dengan resolusi persidangan antaranya meningkatkan kerjasama berterusan di antara institusi pendidikan, agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam memantapkan perkara berkaitan kaunseling. Hadir Dr. Awang Haji Adnan bin Haji Besar, Rais Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan KUPU SB. Persidangan diharap dapat meningkatkan pengetahuan yang relevan iaitu dengan berkongsi maklumat profesional dan saintifik semasa yang berhubung kait dengan isu dan cabaran masa kini berteraskan ajaran Islam.
Ia juga akan dapat mewujudkan rangkaian kerja yang lebih sistematik dengan agensi lain bagi memberikan khidmat kaunseling dalam situasi yang berbeza. Seterusnya dipersilakan wakil bahagian perkhidmatan kaunseling. Bengkel Kesempurnaan Sembahyang yang merupakan acara sampingan sempena sambutan Isra' dan Mi'raj peringkat negara berakhir dengan penyampaian sijil. Majlis berlangsung di Kementerian Hal Agama, Jalan Dewan Majlis. Penyerahan sijil kepada peserta disempurnakan oleh Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Bengkel diadakan selama 3 hari ini antara lain menyentuh mengenai kesempurnaan wudu dan tayamum, sembahyang dari segi teori dan praktikal dan menghalusi bacaan surah Al-Fatihah serta sembahyang dalam keadaan tertentu khususnya pembentangan kaifiat penyempurnaan jenazah. Otoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan ABCI Kementerian Pembangunan mengadakan majlis penyampaian hadiah dan sijil penghargaan bagi peserta pertandingan mencipta logo Anugerah Cemerlang Industri Pembinaan ACIP. Majlis berlangsung di Dewan Indra Pahlawan Bangunan ABCI Brakas. Hadir Dayang Haja Nurhayati binti Haji Muhammad Yaakob, Pemangku Setiausaha Tetap Infrastruktur, Perumahan dan Profesional Kementerian Pembangunan. Pertandingan tersebut dibukakan khusus kepada penuntut Politeknik Brunei yang menerima sebanyak 25 penyertaan diterima daripada 14 orang peserta. Kepentingan prinsip maqasid dalam tadbir urus sesebuah organisasi serta mengetengahkan prinsip maqasid syariah di kalangan penjawat awam antara objektif taklimat kefahaman prinsip maqasid syariah dalam pengurusan dan pentadbiran yang diadakan di Jabatan Perdana Menteri. Hampir 100 peserta terdiri daripada pegawai dan kaki tangan di bawah Jabatan Perdana Menteri menghadiri taklimat ini. Taklimat disampaikan oleh 2 orang fasilitator, Dr. Awang Haji Nur Alizam bin Haji Ali Akbar, penolong Profesor Fakulti Syariah, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan dan Awang Muhammad Yusof bin Haji Abdul Majid, pegawai tugas-tugas khas tingkat 2 yang juga pemangku Ketua Urus Setia Unit Murakib. Taklimat menjelaskan relevannya prinsip maqasid syariah dalam menjamin kesejahteraan dan keselamatan sosial serta kestabilan negara. Taklimat dianjurkan oleh Kementerian Hal Agama melalui Unit Murakib. Masjid Kampung Telisai di Arah Tutung menerima sumbangan wakaf kenderaan jenazah bagi kegunaan pengurusan fardu kifayah masjid tersebut. Kemarin diadakan majlis penandatanganan bagi penyerahannya. Majlis penyerahan replika kunci kereta berkenaan diserahkan pewakaf kepada Awang Haji Azman bin Haji Musa, Ketua Pegawai Agama di Arah Tutung yang seterusnya menyerahkannya kepada Awang Saipul bin Ismail, Pegawai Hak Ehwal Masjid berkenaan. Dengan tambahan sebuah lagi kereta jenazah di masjid tersebut, ia dihasrat dapat memudahkan lagi pengurusan fardu kifayah bagi keperluan masyarakat di peringkat mukim dan kampung berkenaan. Lebih 100 penuntut berkeperluan khas di Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajjah Maryam beserta ahli keluarga hadir memeriahkan sambutan Hari Raya Aidilfitri anjuran pusat berkenaan. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sumbangan derma kepada pusat tersebut, Persatuan Kaca dan Semata Brunei dari syarikat persendirian yang disampaikan oleh Pengurus Eksekutif Malai Setia Sembilan Berhad, Pengurus Syarikat Penegaan Malar Setia dan Pengurus Syarikat Ewon. Juga diadakan penyampaian sampul raya bagi para penuntut pusat berkenaan. Sukan. Liga Juara-Juara UEFA, satu perlawanan berlangsung awal pagi tadi. Dalam saingan tersebut, Real Madrid menjulang piala pada musim ini setelah menewaskan Liverpool 1-0. Perlawanan akhir berlangsung di Stadium de France, Paris. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai Rampai Pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Sekian berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.